اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بشفاعة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح عابنا وخمعاتنا ومعوا وإلى شير الملكة مقربين الغيب والشهداء والصادقين wa ila syari malaikati muqarrabinul ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak, cucu kita, semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus semua sekalian alam yang Allah ciptakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di mana kita ni diberi kefahaman yang jelas dan nyata dari sisi Allah. Anugerah yang besar daripada Allah. Hidup ini adalah anugerah yang besar daripada Allah, di mana kita memahami dari sisi pengetahuan Allah, memberikan pengenalan dirinya kepada kita bahawa hidup ini adalah penceritaan dan kisah-kisah Allah. Sekalian alam ini adalah menyatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ibaratnya nak melukis, ataupun ibaratnya lukisan itu semua yang berada di sekalian alam ini, ataupun apa saja pun, bergerak, berdiri, duduk, baring, apapun keadaan makhluk Allah Subhanahu wa taala di sekian alam, itu semua Allah yang menciptakan untuk menyatakan cerita-cerita Allah. Dan mereka semua yang Allah taala ciptakan di langit dan di bumi, semuanya mengikuti apa yang telah Allah taala skripkan, apa yang telah Allah taala tetapkan, posisi-posisi ataupun watak-watak yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Dan tak lain watak-watak itu, maupun yang kita tidak boleh terima wataknya,
walaupun apa pun sekalipun, tetap itu adalah keseimbangan ataupun satu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ada yang buruk, ada yang baik. Begitulah jiwa kita ini. Jiwa kita ini akan menerima yang baik ataupun yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak menunjukkan keseimbangan bahawa kita ini sebenarnya mengikuti skrip-skrip Allah. Bukanlah kita ni memilih ataupun kita ini ada kekuasaan untuk memilih. Kalaupun ada pun, itu semuanya ilham daripada Allah untuk kita berdoa, untuk kita berusaha, untuk kita apa pun, itu semua datangnya juga tak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ibaratnya seperti tidak boleh berbuat apa-apa, seperti mayat, seperti lebih nyata lagi iaitu kita sebutkan selalu iaitu la ilaha illallah. Benar-benar apa pun yang kita ucapkan, apa pun yang ilmu ada pada kita, apa pun kehidupan kita, nyata jelas adalah kehidupan, cerita-cerita, kisah-kisahnya. Dan apa pun ilmu-ilmunya, semuanya adalah kefahaman-kefahaman ataupun pengetahuan-pengetahuan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengetahuan itu berperingkat-peringkat untuk menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha bijaksana, dan dia tahu nak menyusun apa saja sekalian yang ia ciptakan, baik di langit, baik di bumi, semuanya berasal daripada ciptaan Allah. Maka barang siapa yang mempertikaikan ciptaan Allah, maka dia telah kufur daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga apabila tidak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan menerima kedatangan yang dinamakan tadi, iaitu keburukan, ataupun akan datanglah kejahatan. Iaitu apa kejahatan tu? Akuan diri tu tadi. Maka menyebabkan turunnya, iaitu kepada jiwa kita yang menerima sentiasa, iaitu antara baik dan buruk, iaitu kejahatan dan juga ketakwaan. Tetapi apabila kita dapat mengenal dari sisi Allah, kita kenal Allah dari Allah, maka yang datang adalah ketakwaan. Begitulah tadi bekas yang kita persiapkan, iaitu bekas kejahilan pada Allah dibiarkan dengan bekas yang kita berusaha memohon kepada Allah dan minta kepada Allah supaya Allah menjadikan bekas, iaitu jiwa kita ini supaya tidak didatangi oleh jiwa yang dinamakan amarah ataupun jiwa yang memiliki keakuan diri. Jadi alhamdulillah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada siapa yang dapat melarang ataupun tiada siapa yang dapat menahannya. Apabila seseorang itu Allah berkehendak untuk Allah perkenalkan diri Allah, maka tandanya dia cenderung kepada ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Mereka akan sentiasa taat kepada apa yang datang ilham dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Kahfi ayat 1 yang dibacakan, yang biasa kita ulangkan, iaitu alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji pada dirinya sendiri kerana dia yang menurunkan kepada abdihi, hambanya yang benar-benar yang telah disucikan, abdihi, hambanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi, para wali Allah dan orang-orang yang arifin billah. Maka mereka ini adalah abdi, hamba-hamba Allah yang telah Allah Ta'ala sucikan, iaitu dengan cara hilangkan keakuan dirinya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tandanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana orang itu tidak lagi mahu rasa ada keakuan dirinya. Itu sebenar-benar abdihi, hambanya yang benar-benar, kata Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan, ini janji Allah, Allah akan menurunkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala
anzala ala abdihil, kepada hambanya. Kitabah, dan masuk dalam kitab kita, iaitu kitab yang bertuliskan, iaitu apa suruhan-suruhan daripada Allah, apa fatwa-fatwa yang datang daripada Allah. Maka jelas kita akan mengetahui, dan bukanlah kita menerima wahyu, tetapi janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita benar-benar hendakkan kepada Allah, maka anugerah Allah, Allah lebih lagi. Bila kita datang berjalan nakkan kepada Allah, Allah akan berlari datang kepada kita. Bila kita datang berlari kepada Allah, maka Allah sepantas kilat lebih nakkan kepada kita. Begitulah maknanya orang yang benar-benar nakkan kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan rasa kehendaknya, iaitu kita kepada Allah. Maka beruntunglah kita mendapat kehendak daripada Allah, yang turun daripada Allah, yang baik untuk kita menuju untuk hendakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lain nak menyatakan bahawa dirinya lah dengan dirinya, iaitu kehendak dirinya asyik berasyik, abdi mengabdi, sembah menyembah, asyik berasyik di mana di alam. Di waktu mula-mula Allah menciptakan makhluknya yang pertama, di waktu itu tidak ada syurga, tidak ada neraka. Di waktu itu tidak ada lagi lauh mahfuz, tidak ada arash. Tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada tengah, tidak ada mana-mana. Meliputi atas segala. Allah Maha Esa, abadi, azali. Maka ia tidak perlu menjadikan makhluk. Dan dia berada dalam keadaan asyik, berasyik dalam dirinya. Sempurna, maha sempurna atas dirinya, tidak ada dua. Maka di dalam keadaan asyik, berasyik, kasih, berkasih, cinta menyintai dirinya tunggal, bukan cinta itu dua. Dalam keadaan asyik, berasyik yang terlampau, maka tersebutlah dalamnya, iaitu tanpa huruf, tanpa perkataan, Allah mengatakan, diterjemahkan, ingin aku dikenali, maka terus terpancar dua nur, iaitu satu nur zat Allah Subhanahu Taala dan satu lagi nur Muhammad, yang di mana di waktu itu mereka ini merasakan mereka yang terlebih dahulu. Nur zat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan aku dahulu, dan nur Muhammad mengatakan aku dulu, kerana cepat serentaknya keluar daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka keluarlah nur dua itu untuk dikenali. Maka masing-masing dalam keadaan asyik berasyik, iaitu Rahman dan Rahim, di mana mengatakan nur zat Allah Taala mengatakan akulah terlebih dahulu, dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku terlebih dahulu. Maka entah berjuta tahun kita pun tak tahu mereka ini dalam keadaan mengatakan akulah dahulu, engkaulah dulu, aku dulu. Mana masing-masing mengatakan dia terlebih dahulu. Maka di waktu itulah maka nur zat Allah Ta'ala mengatakan kepada Nur Muhammad, sekiranya engkau merasakan engkau dahulu, menyoroklah engkau di mana sekalian alam pun. Maka menyoroklah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sekalian alam ini. Maka setiap kali dia menyorok dalam keadaan asyik berasyik, dia menyorok tu dalam keadaan asyik, bukan dalam keadaan tidak ada kerinduan. Dalam ngerasa kerinduan dia menyorok-nyorok, asyik berasyik dalam keadaan rindu merindui. Jadi Nur Muhammad menyorok di mana pun sekalian alam, tetap Nur Muhammad nampak keasyikan tu, nampak Nur Muhammad tu tadi. Dan apabila sudah selesai, maka di mana pun Nur Muhammad menyorok, Nur zat Allah Subhanahu Taala tetap mengetahuinya, maka Nur Muhammad SAW menyuruh pula Nur zat Allah Subhanahu Taala menyuruh Nur Muhammad mencarinya pula. Mencarilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam entah berjuta tahun dalam keadaan asyik berasyik kepada Nur zat Allah Taala, mencari tak jumpa-jumpa macam mana keadaannya asyik berasyik tu. Tidak jumpa-jumpa, asyik berasyik berjuta tahun, entah kita pun tak tahu. Lamanya. Dengan menyebut engkaulah Tuhanku, engkaulah lebih dahulu, ballah. Engkaulah, bahkan engkaulah terlebih dahulu. Berjuta tahun, entah kita tak tahu berapa lama dia Nur Muhammad asyik kepada Nur zat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita dah mencapai maqam tu? Tu dia berasyik. Lama kelamaan maka kita pun tak tahu dah berapa lama, dah terlampau rindu sangat Nur Muhammad, maka keluarlah daripada diri Nur Muhammad tu juga Nur zat Allah Taala.
Maka apabila melihat nur zat Allah Ta'ala, maka peluklah nur Muhammad kepada nur zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Maka tersoroklah, makna tersembunyilah nur Muhammad, nur zat Allah Ta'ala dalam diri nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila tersembunyi di dalam itu, maka itulah rahsia di sebalik nur Muhammad itu yang harus kita kenal, adalah nur rahsia zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang harus kita kenali. Dinding zat dikatakan. Ini penghabisan punya belajar tauhid. Ini dinding zat yang harus kita makrifatkan. Supaya kita lebur di dalam nur Muhammad dan lebur dalam nur zat Allah Ta'ala, barulah sampai kepada yang menciptakan nur, dua nur tu tadi. Mengapa Allah jadikan nur dulu? Cerita pertamanya, ini adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara kita nak kenal menerusi nur yang disuluh tu. Bukannya kegelapan, tetapi nur tu. Tadi itu di dalam diri kita ini tidak dapat kita tutupi. Sebenarnya apapun, sebenarnya nyata jelas yang ada hanyalah kerana nur cahaya menyuluh, maka asalnya pun dah cahaya keliling kita ni. Sebelum terjadi apa pun, maka nur itu sudah ada dulu mengelilingi sekalian alam ini. Disuluh oleh nur zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam diri nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpancar jelas nyata yang ada hanyalah keesaan Allah tunggal, bukan ada dua. Itulah cerita-cerita Allah untuk menyatakan ketunggalan keesaannya. Disitulah tempat untuk kita kembali ke rahmatullah. Lebur di dalam nur Muhammad, lebur di dalam nur zat Allah Ta'ala, pergi ahad mengesakan Allah, dan sesungguhnya dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Kul huwallahu ahad. Sampai kita, maka inilah anugerah ataupun karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulangi lagi ketika Isra wal Mi'raj, masuk ke Sidratul Muntaha, di mana semua tak boleh masuk. Di situ hanya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil oleh nur zat Allah Ta'ala untuk pergi tenggelam balik. Maka tenggelamlah ia di dalam nur zat Allah Ta'ala, maka leburlah semua, digulung balik sekalian alam ini. Maka bukanlah Allah tu ada di atas, tetapi sebaliknya semuanya digulung, gaib, lenyap. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disitulah yang dimaksudkan Allah tu bukanlah boleh dinyatakan Isra wal Mi'raj, Rasulullah tu naik ke atas. Tapi memang naik di atas, tapi sebenarnya bukanlah Allah tu bersemayam di atas. Makna semayam tu makna kita sampai atas, maka kita lebur dengan cahaya nur al-zat Allah Ta'ala, hilang semua. Di waktu itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada. Dia tak memiliki, dia tidak memerlukan tempat, tetapi dia menjadikan kita tempat untuk mengetahui Allah tu sekalian alam ini adalah dia melipu. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Segala kekuatan apa pun saja, semuanya adalah dimiliki oleh Allah. Kerana apa? Wahwa, dia semuanya. Maka itu kita perlu leburkan diri kita sampai di situ, baru kita tahu tempatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah dinamakan rahsia sir min qauli sir, hanya Rasulullah SAW dan orang yang betul-betul dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendengar. Dan pada hari ini yang mendengar daripada YouTube, siapa saja pun yang kelihatan maupun tidak kelihatan, maka telah ditajalikan bahawasanya Allah itu adalah, dia ini bernama laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Iaitu Allah itu tidak boleh diseumpamakan dengan sekalian yang Allah jadikan. Dan apatah lagi Allah itu tidak memerlukan tempat-tempat yang dia jadikan. Walaupun aras, walaupun apa, dia tak perlu duduk di atas aras. Tetapi menyatakan kedudukan itu adalah kedudukan meliputi segala kedudukan yang tinggi. Maka Allah berduduk di lebih tinggi lagi daripada sekalian yang dikurniakan kursi samawati wal ard. Dia yang memberikan kursi-kursi kerajaan-kerajaan. Maknanya singgah sana.
Makam-makam yang tinggi, semuanya Allah yang jadikan. Jadi Allah tak perlu untuk menyatakan bahawa dia duduk di satu tempat. Cukup kita mengetahui Allah yang menjadikan segala singgah-sana apa pun yang dikurniakan oleh Allah. Jadi itulah yang harus kita fahami, bahawa Allah punya singgah-sana ni terlalu luas, terlalu besar hingga tak mampu kita nak ucapkan dengan jalan, iaitu ucapan kita adalah tak ada diri, lebur diri kita, barulah kita tahu kekuasaan Allah tu meliputi segala kerajaan yang di langit yang Allah jadikan, dan semua kerajaan yang di bumi semua yang Allah jadikan tunduk di bawah kerajaan kekuasaan Allahu Akbar, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka leburlah kita bila kita menyebutkan Allahu Akbar. Semua kerajaan yang Allah jadikan itu semuanya digulung, lebur. Yang ada hanya kerajaan, iaitu yang di mana Allah tu bersemayam yang dimaksudkan tadi. Jangan salah faham. Kita kata nak cari juga macam mana tempat Allah. Jangan dicari, kerana itu adalah sempadan laisa. Itu adalah tempat yang di mana kita tak akan dapat duduk memahaminya. Tempat itu Nabi Musa hanya melihat cahaya pun lebur dah. Tapi cukup dengan cahaya dileburkan oleh Allah itu, kerana nak melihatkan Allah, cukup untuk meyakinkan bahawa aku yang paling beriman kepada Allah, aku yang telah meyakini betul-betul Allah. Dengan cahayanya aja cukup kita dah meyakini bahawa kita tak memerlukan lagi penglihatan untuk melihat Allah. Kerana Allah bila dah leburkan kita, maka kita melihat dengan penglihatan Allah, maka kita akan dapat menyaksikan yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap juga semua yang Allah jadikan, Allah akan gulung, binasakan balik, fana, lebur. Barulah kita akan nampak wa yabqa, yang tetap kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan jelas, beruntunglah orang-orang yang telah diberikan pengetahuan oleh Allah dan benar-benar hendakkan kepada Allah. Allah lah sebenarnya berkehendak pada dirinya sendiri, menyatakan kepada kita untuk kita berkehendak kepada Allah, bukanlah kita berkehendak kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah memberi kita rasa untuk berkehendak kepada Allah, menyatakan sebenarnya itulah Allah sendiri, iaitu esa, tidak ada duanya. Ini yang kita nak amalia dalam kehidupan kita. Tauhid yang sebenar-benar sampai kepada dinding zat. Bukan kita mengkaji zat, tapi sampai kepada dinding zat. Hingga kita punya keyakinan seperti keyakinan para rasul. Keyakinan kita seperti keyakinan para nabi. Keyakinan kita seperti keyakinan para wali Allah, orang-orang arif billah. Maka tidak dapat lagi kita menafikan ada lagi yang wujud diri kita dan semuanya, melainkan nyata kita isbatkan, dialah mengisbatkan dirinya sendiri yang esa, sejak azali, sejak abadi, bila-bila pun, awal akhir zahir batin. Kita dah diberi oleh Allah keyakinan anugerah dan diikat mati, terus kita khalidina fiha la yabghuna anha wala. Mana Allah Ta'ala akan berikan kepada kita ketetapan untuk terus mengesakannya dari sisi Allah. Maka seperti mana dia mengesakan dirinya, dan Allah kurniakan kepada kita makam yang tertinggi seperti Nabi SAW. Kita mengikuti jejak langkah Nabi SAW dan para rasul, para nabi, para wali Allah, iaitu khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Maka ini ditetapkan oleh Allah dan terus tidak akan berganjak-ganjak, terus menerus menyatakan yang esa dirinya tidak ada, yang esa hanya Allah. Disitulah yang dikatakan wa amma bin ni'mati rabbika fahaddis, yang mana Rasulullah SAW disuruh untuk menceritakan nikmatnya dengan Rabb ketika berada di Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah dalam keadaan berasyik dengan Allah di waktu itu, hingga rapat hingga seperti dua busar, hingga kan lebih rapat hingga lebur Rasulullah SAW. Di waktu itulah Rasulullah mendapat nikmat yang benar-benar di sisi Allah hingga lebur. Nikmat dengan Allah tu makna ada dua.
rapat lagi hingga lebur Rasulullah. Itulah sebenarnya Allah asyik dengan diri Allah seperti mana asalnya dahulu. Allah cukup asyik dengan dirinya sendiri. Di situlah makam yang terpuji, yang tertinggi, yang telah Allah janjikan, syurga yang paling tinggi yang tak ada lebih tinggi lagi, iaitu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan keberuntungan juga. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya sentiasa merasakan buang keakuan diri dengan memerangi, dengan membawa kalimah la ilaha illallah. Jangan tak ada yang walaupun ada seorang pun aku akan perangi juga. Kalau masih ada yang tidak mengucapkan, memahami, mengimani la ilaha illallah, ada seorang pun pasti aku akan perangi orang tu. Maknanya menunjukkan sekalian alam ini harus kita pancung, harus kita hancurkan dengan menukarkan semua tu, mengucapkan yang ada hanya Allah. Darah, daging, urat, saraf, jantung kita semua, nafas kita turun naik, semua kita ajarkan mengesakan Allah supaya mereka semua sekalian alam dalam diri kita benar-benar mengesakan Allah. Jangan ada satu pun yang tak mengesakan Allah. Baik rambut, balik bulu roma, baik apa saja pun, semuanya kita ajakkan. Mereka ini menafikan, leburkan, gulung kembali. Semua yang ada hanyalah menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang inilah yang di mana Allah mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutimu, iaitu qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dicintai Allah, mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ikut? Iaitu hilangkan keakuan diri, mengisbat benar-benar yang ada dalam kehidupan ini dirinya, dan semua nyata menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diri kita Allah, tetapi semuanya menyatakan Allah. Kita semua tidak ada. Saya tak ada, semua tak ada. Urat, saraf, daging semua kita hilangkan, tak ada. Semua sekian alam ni, iblis apa semua tak ada. Bila ada, menyatakan Allah yang ada. Kita tukarkan cepat. Itulah cara yang diajarkan oleh Allah, akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan 124,000 para rasul, para nabi, semuanya telah diberikan oleh Allah. Mereka telah mengetahui bahawa mereka tidak memerlukan akuan diri. Kerana nyata dan jelas yang ada adalah semuanya menyatakan keesaan, ketunggalan, wahid satu Allah juga. Bukan banyak yang Allah jadikan, menyatakan banyaknya perangai-perangai ragam itu tadi, tetapi tidak lain adalah nak menyatakan diri keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itulah ada di kalangan jemaah-jemaah ahli-ahli kita ataupun pendengar-pendengar YouTube ataupun yang hadir ini ataupun yang tidak hadir, banyak yang telah mencapai makam ini. Maka ini adalah tidak ada sesiapa yang dapat menghalang. Sekiranya Allah dah mengurniakan kepadanya dari sisi Allah, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Tetapi sekiranya Allah itu tidak menghendaki, jadi kita jangan salahkan Allah, tetapi kita perhatikan apakah sifat mazumah keakuan diri kita yang masih berlegar, menyebabkan kita masih lagi tak faham, sedangkan sentiasa terang menderang disulut oleh Allah, lagi terang lagi disuluh, tapi kita tak faham lagi. Sabar, tengok dalam diri kita masing-masing. Kerana sifat tak amanah, kerana sifat angkuh, keakuan dirilah semua tu. Cuba lihat dulu. Pasti kalau kita tak dapat, pasti kita kena lihat wa fi anfusikum afalatu. Tengok dalam diri kita. Masihkah kita nak rasa ada keakuan diri? Masihkah kita rasa kita yang bernapas? Masihkah lagi kita rasakan kita yang ada hidup? Masihkah lagi kita rasa kita yang ada penglihatan ataupun pendengaran ataupun kehendak-kehendak ataupun kudrat kuasa? Masihkah kita berlegar dalam kehidupan kita rasakan itu? Ataupun kita tidak sedar bahawa kita dah menggunakan segala nikmat-nikmat panca indera yang Allah bagi, tetapi kita buat kita buat tak tahu. Itu lebih bahaya lagi.
Kita menyangka kita ni hidup kita, amalan kita bagus dengan solat 5 waktu, dengan lakukan haji, dengan apa-apa zakat, dengan korban, dengan puasa, macam-macam ibadah. Tetapi kita masih lagi jahil tentang Allah, kita merasakan keakuan diri, maka kita ni masih lagi yang disebut tadi berada dalam malapetaka yang besar. Ya. Jangan, bukan saya kata tak boleh solat. Nanti jangan dia edit dia kata. Si Haji kata jangan solat sebab kita tak kenal Allah, jangan solat. Ya, saya tak kata jangan solat, tetapi jangan sia-siakan. Jangan jadikan nanti di padang mahsyar Allah tak akan langsung menghitung amal-amal perbuatan baik kamu. Sebab semata-mata syarat amal baik itu, syarat utama harus kenal aku dulu, mengimani innallazina amanu dulu. Tetapi engkau melangkahi telur melakukan amal soleh, langsung engkau akan mengatakan engkau yang melakukan. Tetapi kalau engkau tak melangkahi, engkau menuruti apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, iaitu iman dulu, meyakini betul, kenal Allah betul-betul, bahawa apapun kehidupan kau 24 jam adalah semuanya daripada susunan takbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah qada dan qadar Allah yang Allah nak tetapkan pada diri masing-masing. Itu tak ada siapa yang dapat menghalanginya. Maka itu yang harus diimani, diyakini dengan kalimah la ilaha illallah tu. Maka kita apabila dapat berbuat itu, barulah kita akan dikira wa amilus salihah. Baru Allah izinkan melakukan amalan soleh. Tapi kalau tak mengimani, Allah suruh imani dulu. Kau lakukan amal soleh boleh, tetapi engkau tak dapat apa-apa. Sekadar dapat itu aja di dunia. Kau tak dapat kemanisan beribadah dengan aku, sebab engkau merasakan ada keakuan diri, maka engkau nak sesuatu yang pada Allah. Kau tidak mahu melulu demi wajah Allah, sebab engkau tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cantiknya susunan-susunan Allah. Allah tak mahu kita ini tersesat ataupun berada di dalam keadaan azab. Maka Allah ciptakan, Allah macam-macam. Zahirkan Nabi SAW, Nabi-Nabi. Lepas tu tak, Nabi dah tutup, hantar wali-wali Allah, arifin billah. Macam-macam cara Allah nak bagi kita ni selamat, aman, berada dalam benteng Allah, tenteram di dunia dan di akhirat. Seperti mana Allah ajarkan doa kita, doa yang sangat, iaitu menyeluruh. Doa sapu jagat nama doa menyeluruh, yang mana Allah ajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Maka Allah menjadikan, jadi inilah doa yang paling mustahak sekali, iaitu Allah katakan kita minta, Allah suruh kita berdoa, bermohon kepadanya, ya Tuhan, ya Allah, bagilah aku hasanah di dunia lagi. Apa itu hasanah? Kebaikan. Kebaikan apa? Hilang keakuan diri, mengesakan Allah, itulah hasanah di dunia lagi. Kemudian lebih-lebih lagi di akhirat juga. Apabila di dunia kita dapat melakukan hasanah, iaitu sentiasa mengesakan Allah, buang keakuan diri, berkehidupan dengan Allah, begitu nanti masuk di alam kubur, permulaan akhirat, dan seterusnya perjalanan kita kepada mahsyar, dan seterusnya akan tetap juga tak berganjak untuk terus mengesakan Allah, tetap juga merasa kemanisan nikmatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan kita disuruh mohon pula lagi, faqina azabannar. Jangan sampai ada azab keakuan diri. Merasa akuan diri itu adalah azab. Maka itu kita minta jauhkan daripada rasa nak ada keakuan. Jauhkan lagi sampai kita lupa kita tak ada aku diri. Jauh faqina azabannar. Itu yang harus kita fahami. Maka beruntunglah orang yang diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah semua hala tujuan sebenar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para Nabi, para Rasul, para wali-wali Allah. Tak ada lagi. Maka sesiapa yang dapat, inilah keberuntungan yang besar yang Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beritahu, tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Rabbika, iaitu di sisi Allah. Allah leburkan kita, tak ada keakuan diri. Nabi Musa melihat cahaya Allah, lebur Nabi Musa, fana, hilang keakuan dirinya. Di waktu itulah
nikmatnya dengan Allah. Maknanya itu pun cerita tu pun ada dua lagi. Sebenarnya Musa lenyap lah. Yang ada hanya Allah. Sebenarnya Nabi Musa pun tahu. Sebenarnya yang ada hanya Allah. Nah, terus dia berpegang. Itu yang dia kata, aku beriman kepada Allah. Setelah 40 hari difanakkan oleh Allah. Hanya nak melihat Allah tak dapat. Allah Ta'ala kata, tak apa. Aku akan bagi engkau lihat apabila engkau dileburkan dengan cahayaku. Kerana engkau takkan dapat melihatku. Tapi cukup engkau melihat di bukit itu. Melihat cahayaku. Dengan engkau melihat cahayaku, engkau akan lebur. Dan dengan lebur, barulah kau yakin. Engkau melihat dengan penglihatanku. Engkau melihat dengan mata penyaksianku. Maka engkau akan melihatku. Melihat dengan mata ni kita tak boleh. Tapi bila Allah dah kurniakan fanak, leburkan kita, kita akan melihat semua ni tak nampak lain. Kita buta yang sekalian alam yang Allah jadikan, kita hanya nampak siapa pencipta sekalian alam tu. Maka berimanlah betul-betul Nabi Musa daripada iman yang dikatakan iman ainul yakin kepada haqqul yakin, dan terus Allah naikkan kepada Allah sendiri yang memperlihatkan diri Allah kepadanya dengan memberi penglihatan Nabi Musa di waktu dia telah dileburkan, waktu dia telah fanakkan Nabi Musa, maka barulah Nabi Musa tahu inilah maqam dia. Tetap juga tak ada. Tak boleh rasa ada. Rasa ada tak boleh batal. Itu sifat batil. Iaitu waqul ja'al haqq wa zaqal batil. Apabila hak Allah Ta'ala sampai, maka kita akan tahu bahawa semuanya diri kita juga batil, hancur. Tu. Innal batila, sesungguhnya yang batil Allah Ta'ala kata. Engkau rasa ada aku sebenarnya semuanya lenyap sebenarnya. Batil pun lenyap. Tak ada. Yang ada dia je lah. Esa lah. Macam mana nak diucapkan. Inilah anugerah Allah. Bila dibagi faham oleh Allah dari sisi Allah, fahamlah maksudnya. Kerana jelas dan nyata. Jelas dan nyata apa yang Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Masihkah lagi kita nak merasa ada keakuan diri? Kalau kita dah faham bahawa kita akan bertambah hakul yakin, kamalul yakin, maka orang-orang yang tidak mendapatkannya, janganlah kita menyalahi. Tetapi kita harus merenungi, melihat dalam diri kita benar-benar. Kerana kita masih ada lagi sifat-sifat mazmumah, sifat keakuan diri belegar lagi. Kita masih lagi dalam keadaan nak merasa ada akuan diri lagi. Dan kita tak mempraktiskan, tak mengamaliakan dalam kehidupan kita. Itu tadi. Jadi begitulah yang berada belegar di penghujung zaman cerita skrip Allah SWT. Kebanyakan manusia itu berada dalam neraka jahanam. Allah bagi tahu ni penghujung zaman. Manusia akan berada banyak, jin dan manusia akan banyak berada di dalam neraka jahat. Itu skrip Allah. Kita siapa nak robah? Tak boleh. Penghujung zaman memang gitu. Nabi SAW pun bagi tahu. Banyak orang Islam pun banyak seperti buih di laut. Kena tiup angin pecah. Imannya selalu rapuh. Paginya beriman kata Nabi. Malamnya kafir. Tak yakin pada Allah. Kejap kan dia rasa aku bergerak ni Allah. Malam kan dia rasa dia pula boleh gerak. Dia tu je tu. Dia rasa boleh melihat. Dia rasa ada di kalanya malam beriman, siang pula hancur campur masyarakat. Dia rasa ada keakuan diri. Hancur. Itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Nabi ucapkan lagi. Kerana pengucapan Nabi daripada wahyu daripada sisi Allah mengatakan gitu. Umat Muhammad itu ramai pada akhir zaman, tetapi macam buih di lautan. Siang beriman, malam kafir. Malam beriman, siang kafir. Bertukar kadang-kadang lama berbulan-bulan kafir, syirik kepada Allah, lepas tu beriman kejap. Lepas tu ada banyak. Hanya Nabi boleh berdoa, dia kata, mudah-mudahan ya Allah jadikan umatku matinya dalam keadaan beriman. Kalau kata pagi dia beriman, biar dia mati dalam keadaan jangan sampai malam nanti dia kafir. Itulah doa Nabi. Memang dah
Nabi SAW dah nampak dah skrip-skrip Allah Ta'ala tunjukkan sekalian alam ni. Daripada A sampai Z ataupun daripada awal sampai akhir masuk neraka semua masuk. Berapa banyak. Semua Nabi SAW ketika Isra' wal Mi'raj dah tahu dah. Umat dia macam mana akan datang. Tahu dah. Sebab Allah dah bagi tak ada yang tersembunyi bagi Nur Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dan nyata dah. Jadi itulah kita lihat sekarang ini. Tak mampu kita. Ibarat orang tua-tua kata, kita nak satukan, menggenggam pasir ibaratnya. Di tepi pantai punya pasir itu genggam. Berapa lama pun kita genggam, kita nak satukan. Bila kita buka aja berderai, bercerai. Itulah ibarat orang tua-tua kata. Tapi kita jangan putus asa, teruslah kita genggam juga. Terus genggam juga. Sampai akhir hayat kita. Tujuan kita adalah rahmatan lil alamin. Itu berlaku skrip-skrip Allah tu tak apa. Tapi skrip-skrip yang Allah Ta'ala nakkan kita buat adalah terus kita menabur, mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Diutus oleh Allah membawa iaitu perangai sifat yang baik, iaitu rahmatan lil alamin. Sekalian alam dia dapat bagi. Jadi kita genggam semua sekian alam ni, semua manusia, jin, apa saja pun makhluk Allah, semuanya sekalian alam kita genggam dengan satu, kita ajakkan, iaitu mengesakan Allah sama-sama. Jadi bermula daripada sekian alam dalam diri kita. Kita ajakkan satu sampai ke kolbun kita, semua masuk dalam penduduk, iaitu rijal di dalam kolbun kita, kita bawa naik mengesakan Allah hari-hari kita ajak. Kita ajak semua sekalian. Nanti di luar nanti kita akan nampak semua akan mengesakan Allah SWT. Baik iblis, baik apa, semua kita akan nampak semuanya sebenarnya mengikuti skrip-skrip Allah. Cerita-cerita Allah, tak lain mereka ni ada cara tersendiri untuk mengesakan Allah. Hanya saja kita ini tidak mengetahuinya. Dan apabila kita mengenal diri, mengenal Allah, pasti Allah akan bukakan, iaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu pun sia-sia yang Allah jadikan. Maha bijaksana Allah. Walaupun kita nampak, iaitu kuman COVID yang lalu tak nampak, tetap juga Allah jadikan tu, tetap tak sia-sia, tak ada yang batil. Begitu kita nampak dia berzikir, begitu kita nampak dia mengesakan Allah. Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, payah nak cakap. Mereka ada dalam azab neraka jahanam sebab tak mempercayai ayat-ayat Allah, tidak mempercayai pertemuan dengan Allah ketika dia dihidupkan Allah. Sebab sebelum kita dihidupkan di sisi, roh kita berada di sisi Allah, sentiasa di sisi Allah, dekat dan lebih dekat lagi. Asyik berasyik. Jadi bila sini kita nak kata kita tak kenal Allah, kenapa? Naluri kita memang Allah bagi dalam roh lagi kenal Allah. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa kita ini tak dapat kenal Allah. Sedangkan sekalian alam yang Allah jadikan adalah perumpamaan. Setiap detik dan saat, setiap inci bumi ni Allah jadikan perumpamaan amsala linnas untuk dapat nyata yang menciptakan itu yang harus engkau nampak. Tetapi kita buat kita buat alasan, kita menutupi. Allah Ta'ala menerangi, kita tutupi terang itu. Itu sebenarnya. Dengan rasa keakuan diri, langsung kita ini terus menerus membawa diri kita berada di dalam azab neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu ayat sambung tapi cukup sampai situ. Allah mengatakan aku siapkan, walaqad ni mana aku tetap, walaqad zarana li jahannam, dan aku siapkan zarana li jahannam, azabnya api neraka itu, azabnya neraka itu adalah bagi golongan kasiran, banyaknya kasiran minal jinni wal ins, banyaknya golongan yang masuk dalam azab neraka. Allah Ta'ala kata adalah banyaknya adalah golongan jin dan manusia. Allah Ta'ala bukannya sikit tau, kasiran tu banyak. Di penghujung zaman ni banyak yang masuk ke dalam azab neraka tapi tak sedar. Dia nak nunggu nampak neraka yang sana. Sekarang ni kita berada di dalam azab neraka. Kita apa tandanya? Bila kita lahum qulubun
la yafqahuna biha. Bila dibagi tadi hati untuk memahami, tapi kita tak mau memahami. Itu beza dia. Beza dia adalah tahu Fir'aun, Namrud tahu Allah punya kekuasaan, tapi dia tak mau. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia tak mau dia dah faham, tapi dia tak mau ini yang berlaku. Raja-raja, pemimpin-pemimpin dah makin banyak harta, dah makin jauh. Dia dah tertutup hati dia untuk memahami. Padahal dia faham, tapi dia tak mau memahami sebab dah terlalu jauh. Perbuatan dia tu tadi dah terlalu menutupi banyak. Jadi ini yang akan diberesi. Ini yang saya cakap tadi. Dia duduk di dalam azab. Dia rasa amalan yang dilakukan kat bumi ni, amalan dia diterima oleh Allah, amalan dia baik, tapi dia menyesal. Inilah Allah Ta'ala kata, adakah hal yang aku nak memberitahu kepada engkau Muhammad, bahawasanya orang yang paling rugi sekali. Allah Ta'ala kata. Takut Rasulullah SAW dengar. Siapa yang paling rugi ni? Allah Ta'ala kata. Mereka ini menyangka ketika di dunia lagi, dia ni kenal diri, kenal Allah. Dia beramal banyak semata-mata di dalam keadaan dia tidak kenal diri, kenal Allah. Itulah maksud dia, lebih kurang itu. Dia rasa dia kenal diri, kenal Allah, tapi dia sebenarnya dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Dia guna nama Allah tu tadi, tapi sebenarnya dia tak kenal Allah. Dia beramal atas nak balasan, nakkan sesuatu daripada Allah, ataupun dia mensekutukan Allah dalam ibadah kerana dia bukan betul-betul melulu kepada Allah, kenal Allah. Tapi dia buat tu atas ada imbalan yang Allah janjikan, maka dia berbuat atas imbalannya. Aku buat masjid, nanti Allah ganti lagi rezeki yang besar lagi. Dia beribadah, dia rasa dia yang melakukan ibadah. Duit yang dia buat masjid tu, dia dapat daripada mana kita pun tak tahu. Tapi dia menyangka tu duit dia. Dan dia rasa Allah perlu balas kepada dia. Wa na'udzubillah min zalik. Itulah azab neraka Jahannam yang Allah Ta'ala siapkan bagi jin dan manusia kebanyakannya. Banyak bukan sikit. Jadi tu pasal kita akan lihat banyak manusia-manusia yang begitu. Jadi apa tindak balas kita? Jangan sampai kita jadi begitu. Jangan sampai kita jadi Allah tunjukkan sesuatu pada hati kita memahami, tapi kita tutup. Mana ada aku dengar summun bukmun huyum fahum lah. Mana orang jahiliyah zaman Rasulullah, Rasulullah tu dia kata, cerita yang baik-baik, dia kata, mana aku dengar Rasulullah cakap baik-baik. Tak ada aku dengar apa-apa Rasulullah ni. Malah dia fitnah. Apa ni dia cakap ni, bukan Nabi, tak faham aku. Dia olok-olokkan Nabi. Dia kata dia tak dengar. Lepas tu dia bisu, dia nampak betul tu. Dia tak mau cakap, dia bisu kan. Sumum, bukmum. Dan dia tak mau faham langsung. Dia faham pun dia pun tak mau faham. Tapi dia seronok bila Nabi tu cakap, tengok muka Nabi, dia rasa tenang. Tetapi dia menafikan sifat penyakit dalam hati dia, penyakit. Fi qulubihim marad. Jadi kita akan menghadapi manusia yang begini. Banyak penipu dia, munafik dia, pura-pura dia. Dia kalangan daripada atasan Raja Agong Bill Gates apa semua. Malam tadi saya jumpa Bill Gates. Bill Gates pun tak puas hati. Dia akan susun rancangan-rancangan lagi. Malam tadi saya jumpa Bill Gates. Dia tu membawa watak yang dia ambil daripada Dajjal. Sebab apa? Guru besar dia adalah Dajjal. Dia buat persembahan ritual untuk Dajjal. Sebab Dajjal nak turun. Tapi dia tahu Imam Mahdi turun dulu. Kita dah Imam Mahdi turun dulu, kita pun tak sedar. Tak mau cari jalan untuk mengesahkan Allah. Itu ya jalan untuk dapat kita duduk dalam benteng Allah, aman Allah. Di situ dulu duduk. Mustahaknya di situ. Mati semua akan mati. Tapi mati kita dah dapat jalan kembali ke rahmatullah. Jadi bahaya. Perancangan dia itu adalah skrip-skrip yang Allah Ta'ala telah buatkan. Dia mengikuti skrip-skrip Allah juga tu. Jadi kita kena baca macam Nabi dia baca dah. Kita kena jadi orang ahli Allah macam Nabi dia boleh baca apa rancangan-rancangan yang Allah bagi pada pihak musuh. Dan kita macam mana Allah suruh kita berbuat. Baca surah Kahfi, kenal diri, kenal Allah. Banyakkan mengesahkan Allah. Banyakkan amaliyah, tak ada keakuan diri.
Ni Allah Ta'ala suruh kita ni untuk nak lawan dengan apa? Tentera Dajjal dan juga Dajjal dengan Mahdi, iaitu dapat petunjuk dari sisi Allah, hidayatullah laduni, dan juga kita sampaikan. Itu nama dia Mahdi, dapat petunjuk Allah dan memberi petunjuk pada keliling kita. Itu aja yang boleh melawan dia. Maka turun nanti apa tu? Bila kita dah dapat petunjuk Allah, kita dapat memberi orang semua, ajak sama-sama kita mengesakan Allah, maka akan turun mengesakan Allah. Isa tu tadi. Isa tu mana Esa akan turun, dia yang akan melawan, membunuh, bukan kita. Esanya Allah yang menetapkan akan membunuh Dajjal ciptaan Allah juga, dan juga Ya'juj Ma'juj Allah juga ya. Allah nak hantar macam-macam burung ke, semut ke, hantar nyamuk ke, atau binatang daripada mana-mana pun, itu kekuasaan Allah untuk melenyapkan Dajjal, mengalahkan apa. Tapi ya syaratnya harus kita nak turunkan Esa, kita harus Mahdi dulu, dapat petunjuk dan memberi petunjuk, dan juga kita turunlah Isa terus mengesakan Allah sekalian alam kita. Insya-Allah ya, mudah-mudahan kita diberi kepahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi saya. Sekian dulu sementara ini, kita minta pencerahan lagi kepada Pak Lang dan juga Syekh Latif dan juga Sri Kandi kita yang menyewuk di belakang posisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi dan sebesar-besar dan sepanjang-panjangnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat, kasih sayang, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka alhamdulillah pada petang yang mulia dan bahagia dan dirahmati ini kita dapat lagi meneruskan kuliah pengajian sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan, dengan membawa kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat sama-sama belajar mengenai diri dan kenal Allah SWT dengan sebenar-benar, dengan hakul yaqin, yang mana dengan kita dapat kenal diri dan kenal Allah SWT ini, maka akan kita dapat bersama dengan Allah SWT di dunia lagi. Belum lagi kita mati, dan juga belum lagi kita di alam barzah, kita dah berada di barzah, kita dah pisahkan Allah SWT dengan kehidupan, dengan dunia ini, yang mana kita dengan penuh keyakinan bahawa Allah SWT sajalah yang maha hidup, yang memberi segala-galanya, maha menguruskan segala-galanya. Itulah sebenarnya kehidupan, sebenarnya ketenteraman, sebenarnya keasyikan yang sebenar, iaitu kita dapat bersama dengan Allah SWT di dalam setiap masa dan keadaan, dan kita tidak lupa, tidak lalai, dan juga kita tidak mengingkari daripada ingat kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah kata, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Apakah kamu nak jadi macam orang yang lupa diri mereka sendiri, lalu Allah Ta'ala lupakan kepada mereka? Mereka itulah orang-orang yang fasiqun, na'udzubillah. Jadi alhamdulillah, inilah majlis kita nak ingat memperingati, nak ingatkan kepada diri kita sendiri bahawa kita adalah ciptaan Allah SWT. Kita nak kenal diri dan kenal Allah SWT. Bila kita kenal diri dan kita kenal Allah Ta'ala, maka kita jadi tak lupa diri, dan juga Allah SWT tak akan lupa kepada kita. Jadi alhamdulillah, kita nak, Ustaz beritahu tadi ni, kita nak lawan, nak minta Mahdi yang ada dalam diri kita ni, supaya kita dapat Mahdi petunjuk tu dan kita sebarkan petunjuk tu. Jadi itulah kita nak sama-sama ingat peringati, kerana kita adalah umat Nabi SAW, umat Nabi akhir zaman ini. Bukan saja kita seorang yang kita nak selamat ataupun kita nak mengesahkan Allah Ta'ala, tapi kita sama-sama nak ajak, sama-sama nak menyeru pada diri kita sendiri, khasnya
kaum keluarga kita, anak isteri kita, jiran-jiran kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari kiamat. Kerana inilah tanggungjawab umat ini. Kalau nabi-nabi yang terdahulu kaum dia hanya nabi saja ni yang ditanggungjawabkan untuk mengajak orang lain. Tapi kita ni siapa yang ada kefahaman, yang ada kemampuan, maka dia hendaklah berusaha takat mana dia mampu. Khasnya diri kita sendiri, diri saya sendirilah. Jadi insya-Allah sama-sama kita mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. InsyaAllah saya akhirilah, saya tangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari-hari Allah, pada petang yang mulia ini. Dia yang dikatakan hari-hari Allah. Sentiasa kita nak menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itulah yang hala tuju yang sebenarnya. Hala tuju hidup kita bukan nakkan apa-apa, tapi nakkan kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya. Kita tak nak lain. Kita nakkan bahawa diri kita ni dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Nabi Musa tadi tu, yang dileburkan. Jadi baru dia nampak yang dikatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wajhullah, betul-betul nampak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar haqqul yakin wal kamalul yakin. Jadi seperti hadis qudsi yang menyatakan bahawa sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, maka engkau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Dan sekiranya engkau datang kepada aku dengan aku kepada aku, dia datang kepada Allah tu tak bawa apa-apa. Seperti yang dikatakan, kita nakkan Allah dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, dalam keadaan sepatah kilat Allah Taala kepada kita, maka apanya, nakkan Allah Subhanahu Wa Taala tu jangan ada rasa keakuan diri. Keakuan tu yang tak ada, yang jangan ada. Itu yang Rasulullah ajarkan, daripada para sahabat sampai kita ni, sampai wali-wali Allah, sampai kita ni Allah Taala ajarkan. Dan banyak masa yang kita tinggalkan benda ni. Saya memerhatikan pada diri saya, kehidupan saya yang ke belakang ni, yang bukan ke depan, yang ke belakang ni, banyak saya memerhatikan, banyak yang kita tinggalkan, banyak yang saya tinggalkan, yang menutupi. Dan memang saya tak tahu pun benda tu. Yang saya tahu asas je, yang cikgu ajar dulu, yang ustazah ajar, itu je. Tapi tak ditekankan yang ni, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Menafikan keakuan diri kita, jangan ada rasa hidup kita. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, jangan ada hidup kamu la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la mutakallimun, lahul mawjud illallah. Itu tak ditekankan. La dan la, semua tiada, tak ditekankan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang wali Allah, ketua sekali wali, menyatakan itu yang ditekankan. La. Sampai bila pun la. Tetap dia je menyatakan dia. Esa. Itu yang tak ditekan. Saya bukan salahkan cikgu saya. Malahan saya mendoakan beliau. Dah arwah banyak cikgu-cikgu, ustazah saya yang dah meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Maknanya saya tetap mendoakan dia. Saya tetap mendoakan beliau. Dengan ada majlis ilmu talk ni, majlis ilmu ni, majlis kenal diri kenal Allah ni, saya bawa sama-sama dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menghadirkan beliau. Tak kira dia hidup ke, dia meninggal dunia ke, kita menghadirkan beliau, supaya beliau berada dalam keadaan husnul khotimah, insyaAllah. Jadi itulah sebenarnya itulah kita kena perhatikan. Bukanlah kita daripada kita belajar dulu sampai setakat tu je. Jadi Allah Ta'ala menunjuki jalannya, yahdillahu linurihi may yasha. Dia menunjuki daripada cahaya yang tadi tu supaya kita dapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak tahu, saya memang jahil. Sebab tu saya belajar benda ni. Sebab saya tahu saya jahil. Saya dengan kawan-kawan saya pun saya cakap, kawan-kawan saya lama saya cakap, saya ke sini sebab saya jahil. Saya jahil, saya tak ada apa, saya jahil.
Saya jahil bab agama ni. Memang sebab tu saya tekankan benda ni untuk diri saya dan keluarga semuanya. Sebab tu saya mengasingkan diri saya, bukan saya mengasingkan. Yalah kerja saya kerja juga. Kan? Saya bukan kasi saya tak kerja, saya kerja macam biasa. Tapi saya mengasingkan diri saya supaya saya boleh bawa diri saya ni supaya sampai tak ada. Tak ada diri saya ni. Itu yang ditekankan dalam diri saya. Supaya tak ada la ilaha illallah yang itu ditekankan, supaya yang dikatakan mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya. Jadi saya bukan saya cakap ni saya tahu ilmu, saya tahu apa, ilmu ni pun saya tak tahu apa. Jadi saya boleh sampaikan apa yang saya sampaikan mengenai kejahilan saya. Yang ada keakuan diri tu yang bahaya tu. Jadi saya tak dapat sampaikan apa-apa, tapi saya dapat sampaikan apa yang saya sharekan ni supaya kita dapat mengenal diri, mengenal Allah daripada guru pembimbing rohani, menyatakan ini, menekankan ini, menafikan betul-betul keakuan diri, jangan yang ada hanya Allah. Apa pun yang kau ada, apa pun kau faham, kau delete lah. Kau delete lah. Kau delete, kau semua tak ada, yang ada hanya Allah. Ilmu pun bukan ilmu kita, ilmu Allah SWT itu semua. Itu nak tekankan di situ. Jadi itulah sepanjang 2021 apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharekan, apa yang bukan saya sampaikan, saya tak mengajar, tapi saya sampaikan apa yang ada dalam diri saya. Itulah sebenarnya bahayanya kalau ada keakuan diri. Perjalanan saya tu semua berada dalam kesyirikan. Tu saya nak nyatakan di sini. Ni bukan saya cakap saya ada ilmu. Saya ni saya tak ada cakap ilmu apa ni. Saya pun tak ada ilmu apa ni. Ni cakap apa? Tak ada lah. Itu nak kena lelakan tu. Bukanlah saya cakap lah ni saya ada ilmu. Saya tak ada apa. Tu saya cakap saya nak sharekan supaya ni kita jangan ada apa. Tak ada apa. Jadi apa yang Allah Taala letakkan, yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah ni yang orang susah nak masuk dalam bidang pengajian ni. Padahal ini yang ditekankan dulu pada tok nenek kita dulu, daripada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ni, sampai orang-orang yang memberatkan, yang mementingkan benda ni dalaman dia. Apa yang kita cerita ni qalbun. Kita cerita ni pasal apa? Qalbun, hati kita ni. Hati kita ni bawa kepada Allah SWT. Tak ada, sampai tak ada. Sampai tak ada. Yang ada hanya Allah, dia mengesakan Allah SWT. Seperti mana dia mengesakan pada dirinya sendiri. Seperti mana dia asyik pada diri dia sendiri. Kita dah rasa asyik, kan? Seperti mana dia lah asyik pada diri dia. Allah Ta'ala akan rasa, Allah Ta'ala bagi kita asyik. Allah Ta'ala bagi kita ingat. Bukan kita ingat Allah, tapi dia ingat pada diri dia. Kita menyebut nama Allah, Bismillah. Dengan nama, dia lah menyebut pada diri dia. Itu yang sebenarnya. Dalaman. Kita berkehidupan macam biasa, tapi dalaman kita ni dengan Allah SWT. Dengan Allah tu apa? Tidak merasai ada keakuan diri. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Syukur, Alhamdulillah. Kami masih lagi dikumpulkan bersama-sama di Majlis Talk pada tengah hari ini, pada 2 Zulhijjah. Jadi, tetap lagi memperkatakan tentang Allah, tetap lagi mengisahkan dia, tetap lagi membesarkan dia, mengagungkan dia. Jadi bila kita dalam belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, jadi kenal diri tu apa? Diri tu siapa? Jadi bila kita gulung balik, kita reverse balik, kita ni daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tahu bahawa dirinya patung, tidak pernah hidup. Jadi begitu juga kita sentiasa ingat kita tak pernah hidup. Bila kita terlupa saja, kita ingat balik kisah Nabi Adam supaya lekat di dalam hati kita bahawa memang kita tidak pernah ada, tidak pernah wujud. Seperti Nabi Adam. Jadi kenal Allah. Jadi bila kita betul dah kenal Allah, bahawa Allah tu Esa, bahawa dia sahaja yang wujud, dia yang mentadbir kita. Jadi bila kita tahu bahawa dia tunggal, dia satu, maka kita memang betul tak ada. Jadi kita ingat balik seperti Nabi Adam, seperti kisah Nabi Adam, dia tahu bila dimasukkan percikan Nur Muhammad, dia dihidupkan. Jadi dia tahu sebelum tu dia mati. Tak ada, tak pernah hidup. Jadi kalau kita terlupa, kita ingat balik kisah Nabi Adam. Dan supaya kita dapat amaliahkan bahawa kita memang tak pernah ada. Memang kita tak pernah ada. Jadi yang bila kita tepuk tangan kita rasa sakit. Bila kita picit, kita cubit, kita rasa sakit.
Jadi siapakah kita? Jadi sebenarnya kita ni adalah penceritaan sahaja, ya, penceritaan sahaja. Bayang-bayang. Bayang-bayang menceritakan tentang Tuan Bayang. Jadi kita hanya menceritakan tentang kisah-kisah Allah. Jadi bila kita buat sesuatu tu, jangan kita rasa kita yang buat. Kena ingat tu. Supaya pakaian kita tak ada daripada kalimah la ilaha illallah. Memang kita tak ada pakaian. Pakaian kita adalah la. Dengan sekali-kali kita ingat bahawa kita ada berbuat, kita berilmu. Kalau kita pandai macam mana pun sekali, kita kena ingat bahawa ilmu itu adalah ilmu Allah. Ilmu yang kita ada tu ceritanya adalah Allah tu yang berilmu. Bukan cerita kita yang pandai. Jadi itulah yang saya nak terapkan dalam diri setiap kali, setiap saat, supaya saya sentiasa ingat bahawa diri saya ni tak pernah hidup. Dan saya ni cuma cerita-ceritanya supaya jangan berlaku syirik. Ya, na'udzubillah kalau berlaku syirik. Jadi itu sahaja yang nak saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah. Hari ini diberi peluang lagi dijemput oleh Allah SWT untuk menghadiri kuliah Kenal Diri Kenal Allah. Bila diimbas kembali penceritaan zaman dululah, zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman sekolah lah orang kata. Rasa apabila nak sebut alhamdulillah, syukur ya Allah, jarang sekali nak sebut. Apabila kita diberi kenikmatan, diberi kesihatan, diberi kejayaan, apabila setiap kali periksa ke apa semua, apabila orang memuji kita sendiri, memuji kita, memang rasa saya lah, saya cerita ni pasal saya, nak sebut alhamdulillah tu rasa macam tak ingat kot, tak sebut rasanya. Kalau orang puji kita senyum saja, rasa bangga pun ada. Ya Allah, rasa macam bila dah menganjak ke dewasa ni, dah belajar ilmu kenal diri kenal Allah ni, sepatutnya pujian-pujian tu hanyalah dikembalikan kepadanya. Bila orang puji ke, bila kita melihat sesuatu ke, dulu kita tengok sebut alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah saja. Jadi dulu kalau tengok rumah tersegam indah yang cantik macam mahligai tu, mesti akan datang dulu hebatnya siapalah yang buat rumah ni, hebatnya dia. Tapi bila kita belajar ilmu ni, barulah kita tahu sepatutnya yang hebat tu, yang mula-mula yang keluar daripada mulut kita ni, daripada hati kita ni, hebatnya Allah. Begitu hebatnya ciptaan Allah. Maknanya Allah terjalikan melalui siapa yang buat rumah tu. Apabila kita berkehidupan dengan Allah SWT, apa yang kita lihat, kita rasa, kita buat, semua kita kembalikan kepadanya. Jadi kita ni lah tak ada apa. Jadi automatik sifat riak, sombong, takabur, sifat-sifat yang mazmumah ni hilanglah daripada diri kita ni. Maknanya hari-hari kita nak kena amaliyahkan. Jadi bila tak belajar ilmu sebegini, macam mana kita nak amaliyahkan dalam kehidupan kita? Sebab tu nak kena diterangkan oleh pembimbing rohani lah cara-cara untuk membuat sifat keakuan dalam diri kita ni. Jadi sekali lagi saya menyeru diri saya sendiri dan kawan-kawan di luar sana, semoga terus istiqamah dan carilah guru pembimbing rohani yang betul-betul dapat membimbing hati kita ni. Sebab perkongsian saya satu lagi, untuk belajar dalam ilmu ni, saya minta dengan Allah SWT, ya Allah, hadirkanlah guru yang dapat membimbing hatiku ini untuk dekat denganmu, untuk kenal dirimu. Sekiranya
guru tu bukan yang guru yang sebenar, jauhkanlah. Alhamdulillah Allah tunjuk jalan. Saya berjumpa dengan guru yang dapat membimbing hati saya ni. Jadi kawan-kawan di luar sana, cubalah buat, memang wajib, bukan tu cuba, wajib mencari guru untuk membimbing hati kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman seperguruan kita, semuanya daripada kasih sayang, semuanya daripada perasaan prihatin untuk kita, dan juga sama-sama diajakkan untuk tak ada lain, baik-baik sesuka-suka perkataan yang Allah Ta'ala adalah, Allah suka perkataan orang tu adalah dia mengajak manusia kenal Allah, ataupun mengajak manusia sama-sama mengesakan Allah setelah dah kenal. Itu sebaik-baik. Allah Ta'ala kata paling aku sukalah, kata senangnya. Jadi Allah tu suka, ridha. Ridha Allah tu yang mustahak, ridha Allah. Kita berbuat ni atas ridha Allah. Jadi bukanlah kita yang berbuat, tapi dialah ridha, dialah yang berbuat. Itu tadi. Kalau kita kata kita yang berbuat, ajakkan kita yang boleh bagi orang faham, tak. Ridha ni makna dialah, kita tahu dialah. Jadi ridha tadi. Alhamdulillah ya. Jadi kita sama-samalah. Sama-sama. Kata Rasulullah SAW, Allah suruh ucapkan sama-sama. Dia bagi kepadaku wahyu. Aku dengan kalian tu, Allah suruh bagi tahu, aku ni dengan kamu semua, Rasulullah kata adalah aku ni sama. Sebab Allah suruh kata, kul innama ana basyar, sama, aku ni manusia. Daripada semuanya kita ni sama. Dia utus bukan malaikat aku ni juga manusia, kata Nabi. Ini Allah yang suruh, kul innama ana. Mana Allah sendiri suruh berkata. Maknanya siapa dia? Sama-sama. Setelah mengatakan kita ni sama, aku pun ada hidung, ada mata, ada telinga, ada sifat-sifat yang Allah bagi pada aku, hidup, pendengaran, penglihatan. Semuanya tadi diajakkan sama-sama. Dibagi wahyu kepadaku untuk sama-sama, untuk jangan merasa ada keakuan diri. Dan ilahun wahid, esakan, menombor satukan Allah dalam kehidupan. Itu je ala tujuan sebenar kita. Bukanlah ilmu-ilmu lain tak perlu, tapi ini ibu dia. Bila ibu ni kita ada, masuklah ilmu apa, makrifat ke apa benda, kita tak tersesat. Malahan masuk pun ilmu banyak, kita akan esakan ilmu yang banyak, mana masuk pun tetap kita mengesakan Allah. Yang wujud hanya Allah. Semua cerita-cerita Allah, skrip-skrip Allah yang kita nampak. Sejak daripada Allah Ta'ala belum ciptakan apa pun, dan Allah menciptakan makhluk yang pertama, Nur Muhammad, Nur Zat Allah Ta'ala, daripada sisi dia, tetap kita tahu awal dia sampai akhir dia semuanya tak lain. Cerita-cerita Allah nak bagi tahu bahawanya Allah SWT tu esa. Dia esa ni maknanya dia nak berbuat apa pun semuanya kebijaksanaan Allah, cerita-cerita tu tadi. Itu nama dia kesederhanaan. Ya, jangan kita cari kesederhana tu macam mana, tak jumpa kita. Sederhana tu sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah, tak ada keakuan diri. Itu sederhanalah kamu setiap masa, kata Nabi. Itulah makna sederhana tu, sentiasa merasakan yang adanya Allah, dan semua sekalian yang apa pun Allah jadikan, menyatakan kisah-kisah, cerita-cerita Allah nak sampaikan, tajalikan. Setelah kita dah kenal diri, kenal Allah, lebur kita pun termasuk tajali Allah. Semua pun tajali Allah, tak ada lain. Semua mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah lah sentiasa sejak azali abadi, awalul akhiru, zahiru wal batinu, wa huwa, semuanya dia sentiasa tetap, wa yabqa, wajah dia memiliki kekuasaan, keagungan, mengesakan, tak perlu lagi digulung balik, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Cuma peringatan ni tadi, kalaupun orang yang belum mencapainya, di kalangan orang-orang pemimpin raja,
Bill Gates ke siapa pun, penduduk manusia, jin-jin, apa pun yang kelihatan yang tidak kelihatan, semua kita sampaikan tadi. Tadi kita al-Fatihahkan kepada semua sekalian alam, maka semua itu akan mendapatkan roh-roh mereka akan datang, walaupun mereka tidak datang, tapi roh-roh mereka, Fir'aun, Namrud, Bill Gates, semua lah, Dajjal, semua kita ajakkan sama-sama. Sebab mereka ni semua tak lain adalah mengesakan Allah. Kerana dia adalah ciptaan Allah, cuma kita tidak tahu cara dia mengesakan Allah. Ni betul saya cakap ni. Jangan kata pula, si Haji kata Fir'aun ni ada cara dia nak berzikir, ya. Tapi tak sama macam kita zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi zikir dia rahsia Allah yang tahu. Kalau saya bagi tahu nanti orang pancung leher saya. Orang kata nanti si Haji kata Iblis, Fir'aun, Bill Gates berzikir pada Allah. Ya, dia berzikir. Tapi kita tak tahu. Kerana dalam diri dia tetap juga ada rahsia Allah. Ke ada yang lain bagi skrip kat dia, Iblis? Ada? Ada siapa bagi skrip Iblis? Ada ke? Selain daripada Allah ada? Mana ada? Tetap juga Allah yang bagi, dia yang ciptakan. Kemarin kan kita dah cerita, kalau cerita James Bond tu tak ada baik, tak ada buruk, best lah. Jadi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tak duduk baik dan buruk. Tapi kalau orang-orang tak faham tengok cerita James Bond, dia nak pilih yang baik je. Tapi kalau orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dan dia tahu skrip apa James Bond tu, siapa yang buat semua, dia kaji-kaji semua, dia tahu, dia tengok keseluruhan tu, dia nampak semua tu adalah cerita-cerita daripada skrip tu. Siapa tuannya skrip tu? Tak? Jadi bila kita dah faham siapa Tuhan yang menciptakan semua segala skrip, kita nampak dia lah. Dia maha sempurna, maha bijaksana. Dia nak buat macam mana tu kehendak Allah. Bijaksana, jangan kata pula ada makhluk Allah yang Allah ciptakan tak sempurna. Mengapalah Allah jadikan iblis ni? Kan elok tak ada iblis. Tak ada iblis, tak adalah cerita neraka kan? Nak kau? Jadi Allah ceritakan ada syurga, ada neraka, ada nikmat, ada azab. Supaya apa? Kita jangan duduk kat antara dua tu. Kita duduk kepada siapa yang menciptakan tu, nikmat dan juga azab tu siapa? Kita duduk kat tu lah Allah Ta'ala nak masukkan. Pemilik skrip tu tadi. Baru kita nampak semua ni tak boleh buat apa. Baik iblis, baik malaikat, baik apa, kita pun sama tak boleh. La haul, baru betul kita sebut la haul. Semua memang tak ada daya upaya. Semua itu bergerak sekali kita pandang. Semua sekian alam ni bergerak atas izin Allah. La tataharraku. Anak faham sampai ke situ, minta pada Allah. Dan kalau tak boleh faham juga, saya cakap, tengoklah, engkau banyak lagi sifat riba lagi. Oh ya Allah, kena buang. Kalau tidak nanti boleh bagus dengar cerita ni, tapi buang-buang. Tengok, minta Allah Ta'ala tunjukkan apa lagi sifat-sifat yang menyebabkan kita ni masih lagi kurang yakin. Kenapa? Mengapa kita tak rasa best lagi dengan Allah? Sebab Allah suruh buang dulu. Allah tu maha suci. Engkau kena buang dulu. Masih lagi engkau riba lagi. Riba. Maaf saya cakap. Orang dulu-dulu kan, bila tak ada bank lah dulu, tak ada riba-riba ni. Orang berzikir walau ilmu tak banyak. Zaman sebelum mereka, zaman Pak Lang punya ayah lah kan. Pak Lang lahir dah merdeka Pak Lang. Jadi itu orang sebelum mereka dulu kan, maknanya orang tu pejuang betul lah. Dia walau ilmu dia la ilaha illallah sikit dia, tapi dia pegang, tapi mantap lah. Banyak rahsia-rahsia yang Allah bagi bila dia dah nafikan diri dia. Dia solok, dia berzikir. Kita pun kata orang dulu mana ada ilmu, kita hina dia. Jangan dia ilmu sikit tapi dia faham. Sekarang ilmu banyak, sombong macam iblis. Sombong. Nak belajar ilmu ni pun tak boleh, sesat, tak. Sebab apa? Sebab dia mengamaliyahkan yang diucap, yang ilmu yang diambil tu sekadar disimpan di otak, tak diamaliyahkan dalam, kerana dia tak tahu nak gunakan. Maka tu ilmu dia banyak, tapi ilmu dia sendiri akan membawa dia mensekutukan Allah. Mana macam Syekh Latif selalu cakap, kau bawa ilmu di hadapan Allah kan, kau bawa amal kau di hadapan akan
Allah pula nanti nak ceritakan, aku bagi kau hidup, aku bagi mata, aku bagi kudrat, kau boleh ganti. Nanti tak terjawab kita nanti. Kita nak bawa itu depan Allah. Tu. Jadi perlihatkanlah. Ya. Kita ni kesian tengok. Tengok iblis pun kesian. Ya. Tengokkan apa pun. Rahmatan ni alamin, bila Allah dah bagi jejak langkah ikut Nabi. Perasaan kasih sayang tu bila dah datang, Allah bagi. Walaupun sikit. Sedikit perasaan kasih sayang yang daripada Allah, Allah bagi. Kita pun nak doakan, ya Allah nanti kat padang mahsyar jangan hukum orang yang zalim. Ya Allah, kau tutuplah pintu neraka, jangan kau azab siapa-siapa. Kalau datang sikit dia perasaan kasih sayang yang Allah bagi tu. Allah tu kasih sayang dia luas. Luas kasih sayang, rahmat, ampunan Allah. Tapi dia bagi sikit, dia rasa kasih sayang, kita jadi perangai kasih sayang yang sikit tu tadi, kita nampak semua manusia sentiasa kita nampak dengan kasih sayang. Tu baru setitik, baru sikit. Macam mana Allah tu kasih sayang kepada semua makhluk dia. Dia jadikan makhluknya dalam perasaan pemurah kasih sayang. Jadi kita ingatlah, patahlah balik, sudah. Jangan kita ingat kita dah boleh memiliki apa pun kita hendak. Allah bagi kita dah kaya raya, kita takkan miskin kita rasa. Jangan. Ya. Kita dah cukup mantap dah, apa yang kita nak semua ada. Ya Allah, kita dah tak memerlukan Allah lagi dan kita tak merasa ada Allah. Jangan. Itu Fir'aun, Bill Gates, apa semua tu sifat dia begitu. Malahan jadi sifat berpenyakit. Bila ketamakan tu dibiarkan lagi tamak. Daripada 1 juta naik 2 juta, lama-lama dia nak kontrol manusia satu kawasan, lepas tu nak conquer lagi, nak biar orang tunduk dengan dia lagi. Dia belajar dengan Ya'juj Ma'juj, dia belajar dengan Dajjal, dia belajar dengan Iblis, dia belajar dengan Fir'aun macam mana nak tundukkan manusia supaya sembah pada Bill Gates. Itu semua akan masuk penyakit tu lah. Dibiar lagi. Jadi kita nak, maknanya roh-roh dia semua tu kita doakan. Ya, kita doakan supaya dia dapat rahmatan lil alamin, cahaya yang sentiasa menyuluh sekian alam ni tadi. Jadi kita tak ada perasaan mana-mana kita ni innal auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita sentiasa tenang, bahagia, tak ada keakuan diri, kita tak ada musuh. Walaupun orang nak buat musuh, kita tak buat dek, kita doakan dia lagi ada. Setahun, 2 tahun dia bermusuhi kita, 10 tahun, 20 tahun kita buat dek, kita tetap malam doakan dia. Ya Allah, tak putus asa. Jiwa kita dibagi oleh Allah begitu, ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada. Iblis datang pun Rasulullah tak cocok biji mata dia dengan jarum. Rasulullah tak ada. Malah Rasulullah pujuk lagi, kau tak nak bertaubat ke? Aku dah skrip ni macam ni, apa Muhammad. Engkau kan daripada aku juga, Iblis. Iyalah, Iblis pun daripada Nur Muhammad, tapi bahagian kaki bawah, tapak kaki tetap dia tu sepupu kita juga, tapi bahagian Nur Muhammad. Nama kita ni Allah jadikan alhamdulillah bahagian dada Nur Muhammad. Roh kita terjadi mudah-mudahan daripada dada Nur Muhammad. Jadi kita ni ahlul bait yang paling dekat, iaitu bersangkut paut nasab kita dari alam roh lagi. Tinggi darjat dia. Kalau kita belajarlah kenal diri, kenal Allah. Tinggi pasal berhubungan dengan roh lebih lama lagi daripada darah belum ada lagi. Roh. Jasad belum ada lagi. Roh lagi. Roh kita berasal daripada Nur Muhammad. Mudah-mudahan bahagian dada. Jangan daripada bawah ke pusat ke bawah, jangan. Itu tak elok. Kita alhamdulillah daripada dada Nur Muhammad jadi orang wali Allah, pemimpin orang-orang mukmin, mengenal diri, kenal Allah, dan kita jadi roh kita daripada Nur Muhammad, daripada dada dia. Jangan jadi pada tumit tu iblis, tumit kaki bawah sekali, maka rendah, dihina, dipijak kan. Tapi tetap juga dia daripada Nur Muhammad juga, sepupu kita juga. Jangan marah-marah sangatlah. Sekadarnya jangan ikut skrip dia lah. Allah tu suruh jangan ikut skrip dia je. Skrip kita dah ada, ikutlah skrip kita. Skrip kita mengesakan Allah, buang keakuan diri, bawa watak tu je lah. Dia watak dia, ketaatan dia begitu.
mencerminkan watak jahat, watak sesat. Jadi indahlah kehidupan yang kita tahu ada sesat, ada baik. Jadi kita nampak, kita sentiasa nampak itu semua perbuatan cerita-cerita Allah. Bila kita dah lebur dengan Allah, tak ada kakuan, kita akan nampak semua tu cerita. Tu tadi, kita pun tak ada. Kita melihat dengan penglihatan. Kita nampak semua itu adalah makhluk-makhluk Allah yang dia ni masing-masing ada posisi masing-masing yang Allah bagi. Itulah cara ketaatan, cara zikir Allah dia. Bila Allah yang bagi, masing-masing itu posisi masing-masing. Saya cukuplah sampai sini. Terima kasih perhatian banyak, dan juga mudah-mudahan ada pendengar-pendengar yang betul-betul bersungguh-sungguh mengambil wuduk, menghadap betul-betul seolah-olah merasakan daripada Allah. Ini mereka yang mendapat keberuntungan dan yang akan dikurniakan oleh Allah dengan pendengaran mereka itu wasami'na wa ata'na. Mereka dapat terus mentaati, iaitu seperti mana dia terus mentaati mengesakan Allah seperti Allah mengesakan. Sekian saja. Wa'afu minkum, minta maaf banyak dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alaihi.